Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi bihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang bersama Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah. Alhamdulillah. Pertamanya, marilah kita bersama-sama merafakkan setinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala nikmat kurniaan dan rezekinya yang tidak ternilai. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda dan para sahabatnya yang tercinta. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, bersama saya Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Kadir, Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-27. InsyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-37 surah Yusuf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bita'wilihi qabla an ya'tiyakuma. Zalikuma mimma 'allamani rabbi. Inni taraktu millata qawmin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun. Yusuf menjawab, aku bukan sahaja dapat menerangkan takbir mimpi kamu itu, bahkan tidak datang kepada kamu sesuatu makanan yang diberikan kepada kamu tiap-tiap hari dalam penjara, melainkan aku juga dapat memberitahu kepada kamu akan nama dan jenisnya sebelum ia dibawa kepada kamu. Yang demikian itu ialah sebahagian dari apa yang diajarkan kepadaku oleh Tuhanku. Dengan sebab itu aku meninggalkan agama kamu yang tidak beriman kepada Allah serta tidak pula percayakan hari akhirat. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah mentafsirkan ayat ke-37 surah Yusuf dengan menyatakan bahawa setelah mendengar mimpi itu dan mengetahui bahawa salah seorang daripada mereka akan terbunuh, sebelum mentakwilkannya, Yusuf mengajak mereka beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang dimaksudkan bahawa Yusuf menyampaikan kepada mereka ajaran tauhid. Dia seakan-akan berkata, kamu berdua menganggap aku orang yang mengetahui makna mimpi. Memang benar, demikian. Bukan hanya itu, ada juga yang aku ketahui selain mentakwil mimpi. Aku juga dapat mengetahui peristiwa yang akan datang. Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab seterusnya menyatakan bahawa ada yang memahami lafaznya dalam kalimah takwilnya bukan merujuk kepada makanan tetapi merujuk kepada mimpi mereka. Seakan-akan Yusuf berkata kepada mereka bahawa aku akan segera menyampaikan makna mimpi kalian sebelum datangnya makanan yang akan diberikan kepada kalian. Bagi kalimah millah biasanya membawa maksud agama, berbeza dengan kita yang menyebutnya dengan din. Millah sering disebutkan dengan nama seorang atau kelompok. Tidak berdiri sendiri sebagaimana kalimah agama yang dapat diucapkan dengan ia berdiri sendiri. Di sisi lain, kalimah millah digunakan untuk menunjukkan sekumpulan ajaran. Manakala bagi kalimah hum, yang kedua di dalam penutup ayat ini bermaksud mereka. Ia bertujuan menekankan kedahsyatan kekufuran mereka terhadap hari kemudian. Seakan-akan hanya mereka orang kafir dan orang lain tidak. Boleh jadi juga pengulangan kalimah ini menunjukkan secara khusus kepada orang tertentu yang tidak percaya dengan hari kemudian, iaitu hari Kan'an, bukan orang
Mesir ketika itu. Sidang pendengar yang dimuliakan, Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menerusi kitabnya Tafsir An-Nur mentafsirkan ayat ke-37 surah Yusuf ini dengan menyatakan bahawa ayat ini menjelaskan mengenai Nabi Yusuf AS yang diangkat menjadi Rasul ketika baginda berada di dalam penjara. Nabi Yusuf AS mengatakan kepada kedua-dua orang tersebut bahawa baginda dapat memberitahu mereka mengenai apa makanan yang akan didatangkan kepada mereka. Dari mana makanan itu datang, tujuan makanan itu didatangkan serta bila makanan itu akan didatangkan. Keadaan ini menunjukkan bahawa Nabi Yusuf AS mengetahui mengenai perkara gaib yang tidak mampu diketahui oleh manusia biasa melalui wahyu atau risalah yang baginda terima. Malah ketika Nabi Yusuf AS dimasukkan ke dalam telaga oleh saudara-saudaranya juga, baginda telah menerima wahyu mengenai situasi tersebut. Nabi Yusuf AS juga memberitahu bahawa pengetahuan yang baginda terima itu merupakan wahyu yang telah dikurniakan oleh Allah SWT dan bukannya daripada jalan renungan atau ajaran manusia. Nabi Yusuf AS mula menerima wahyu ketika di penjara, menunjukkan bahawa baginda perlu mula berdakwah kepada rakyat jelata terlebih dahulu, terutamanya kepada orang yang fakir dan teraniaya kerana mereka lebih mudah untuk menerima kebenaran daripada pembesar dan yang berdarjat tinggi. Nabi Yusuf AS juga mengakui bahawa baginda tidak pernah menganut agama terdahulu yang dianuti oleh kaum yang tidak beriman kepada Allah SWT dan melepaskan diri daripada agama mereka yang tidak membenarkan dan tidak mengakui mengenai keesaan Allah SWT. Kaum yang dimaksudkan oleh Nabi Yusuf ialah orang Kan'an. Lain-lain serta orang Mesir yang ketika itu menyembah banyak Tuhan. Antara Tuhan yang mereka sembah ialah Tuhan Matahari. Mereka namakan Tuhan Matahari sebagai Ra dan Tuhan anak lembu yang mereka namakan sebagai Aris. Nabi Yusuf AS juga mengatakan bahawa mereka itu tidak mempercayai negeri akhirat, hisab iaitu perhitungan amal dan juga pembalasan serta seperti yang telah dijelaskan oleh para Nabi terdahulu. Namun walaupun ada yang mempercayai mengenai hari akhirat, mereka tidak mempercayai dengan fakta yang benar, akan tetapi dengan cara-cara yang berlawanan dengan ketetapan yang telah disampaikan oleh para Nabi sebelum ini. Sebagai contoh, mereka percaya bahawa Fir'aun akan kembali hidup di akhirat sebagai mumia dan akan turut memerintah di akhirat seperti mana dia memerintahkan ketika masih hidup di dunia. Oleh itu mereka memasukkan segala perhiasan emas dan perak ke dalam kubur-kubur Fir'aun. Kemudian mereka membangunkan piramid untuk memelihara mumia Fir'aun tersebut. Manakala Ustaz Salahuddin Abdullah dan Ustaz Umar Khalid melalui kitab mereka Tafsir Mubin mentafsirkan ayat ke-37 surah Yusuf bahawa Nabi Yusuf AS menjawab kepada mereka berdua bahawa baginda dapat menerangkan takwil mimpi mereka itu. Malah baginda turut mengetahui perincian makanan apa yang akan diberikan kepada mereka pada setiap hari mereka berada di dalam penjara, seperti nama dan jenis makanan itu. Nabi Yusuf AS turut memberitahu bahawa pengetahuan yang baginda miliki itu merupakan wahyu yang telah dikurniakan oleh Allah SWT kepada baginda. Dan disebabkan wahyu itulah baginda turut meninggalkan agama kaum terdahulu yang tidak beriman kepada Allah SWT dan juga tidak mempercayai kebenaran mengenai hari akhirat. Pengarang turut menukilkan mengenai pandangan Imam Al-Baydawi bahawa Nabi Yusuf AS memberi jawapan sebegitu kepada mereka dengan tujuan untuk menyampaikan dakwah kepada mereka, supaya mereka menerima akidah tauhid dan agama yang menyembah Allah SWT. Jawapan yang baginda berikan itu merupakan pembuktian daripada mukjizat yang telah dikurniakan oleh Allah seperti mana yang telah dijadikan teladan oleh para rasul terdahulu supaya ajaran yang dibawa dapat dibuktikan bahawa dakwah para rasul itu adalah benar. Manakala Profesor Dr. Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah atau lebih dikenali sebagai Hamka melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar ketika mentafsirkan ayat ke-37 surah Yusuf ini menerangkan bahawa
Nabi Yusuf AS mengakui bahawa baginda bijak menafsirkan mimpi mereka berdua itu. Yang mana mereka itu merupakan seorang penyedia minuman dan juga seorang lagi penyedia makanan untuk raja. Nabi Yusuf AS turut memberitahu bahawa baginda mengetahui makanan yang dilihat di dalam mimpi juga makanan yang akan diberikan kepada mereka berdua oleh pengawal penjara. Nabi Yusuf AS mengetahui perincian makanan yang dibawa tersebut sama ada makanan itu merupakan sayur, roti atau daging sedangkan makanan itu belum lagi dibawa kepada mereka berdua. Nabi Yusuf AS mengakui bahawa pengetahuan yang dimiliki oleh baginda ini merupakan mukjizat yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada baginda. Nabi Yusuf AS turut memberitahu bahawa kebijakan baginda dalam menafsir mimpi atau meneka perincian makanan yang berada di dulang pembawa makanan bukanlah disebabkan oleh sihir, tenung atau mentera-mentera sebagaimana yang dilakukan oleh penyembah roh, jin dan yang lain. Akan tetapi kebijakan baginda mengenai perkara ghaib ini merupakan semata-mata kerana ilham atau wahyu yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Tuhan yang Maha Esa. Baginda menjelaskan kepada kedua teman baginda itu bahawa kebijakan baginda merupakan anugerah ilahi atau dipanggil sebagai mukjizat yang dianugerahkan kepada nabi dan rasul yang menjadi utusan Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak sama sekali datang daripada hasil sihir atau fahaman musyrik. Ini yang baginda miliki tiada kaitan sama sekali dengan kemuskilan kepada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baginda menjelaskan begini kerana penyembah berhala dan juga roh turut mengakui bahawa mereka mempunyai kebijakan dalam sesuatu perkara, namun tidak dijamin kebenaran mereka. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, demikianlah tafsir bagi ayat ke-37 surah Yusuf menurut pentafsiran oleh para ulama. Ayat ini menjelaskan mengenai mukjizat yang telah dikurniakan kepada Nabi Yusuf AS, iaitu baginda mengetahui jenis makanan yang akan dihidangkan kepada dua orang manusia yang akan menyebabkan salah seorang daripada mereka berdua akan mati. Lalu mereka beriman kepada Allah Subhanahu Taala setelah mendengar mukjizat Nabi Yusuf AS. Mukjizat atau wahyu ini hanya Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada para rasul untuk memudahkan utusan-utusan Allah dalam usaha menyeru manusia untuk beriman kepadanya. Maka beruntunglah bagi mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana akan diberikan ganjaran syurga di akhirat kelak. Situasi masyarakat kini tidak jauh berbeza dengan masyarakat yang hidup pada zaman Nabi Yusuf AS. Masyarakat kini juga turut menjadikan makanan sebagai racun dan diberikan kepada mereka yang tidak disukai. Perbuatan ini sangat terkutuk dan tidak membawa sebarang pahala kepada orang yang beriman terutamanya. Walaupun manusia tidak mampu untuk mentakwil atau mengetahui makanan yang akan dihidangkan kepada mereka, manusia boleh berikhtiar dengan mengharapkan Allah Subhanahu Taala supaya mereka terselamat daripada makanan yang membawa mudarat. Nabi SAW bersabda, "Fajtami'u ala ta'amikum wazkur smallahi alaih yubarik lakum fih." Hendaklah kamu semua makan secara bersama-sama dan sebutlah nama Allah ke atas makan itu. Maka dia, Allah akan memberikan keberkatan buat kamu semua padanya, iaitu pada makanan. Hadis riwayat Abu Dawud. Sidang pendengar yang dimuliakan, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ke-37 surah Yusuf ini ialah setiap Muslim hendaklah memulakan setiap perbuatan di dalam kehidupan dengan menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala supaya sentiasa diberkati Allah dalam setiap perbuatan yang dilakukan. Umat Islam hendaklah menjauhi sifat dengki dan tidak berpuas hati sesama manusia, kerana perbuatan tersebut hanya merugikan diri sendiri dan tidak mendapat pahala kebaikan. Sebagai Muslim, kita perlu sentiasa percaya dan ingat bahawa setiap perbuatan yang kita lakukan akan mendapat ganjaran sama ada pahala atau dosa yang akan membawa kita kepada destinasi terakhir di kiamat nanti, sama ada syurga atau neraka. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. InsyaAllah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.